Istilah pula yang banyak kadang-kadang kita tak faham. Bagaimanakah konsep istilah itu berlaku? Itu kena forum lain. Istilah dalam Islam. Saya rasa anda faham perkara-perkara seperti itu. Itu semua ada dalam bidang psikologi. Ahli psikologi mengatakan bahawa cinta itu ada tiga bentuk. Yang pertama, cinta kerana nafsu, dan bahawa cinta itu sangatlah buta dan kabur. Itu sebabnya dalam pepatah Arab, al-hubbu a'ma, al-zawadu yaj'alu mubsira. Cinta itu buta dan kawinlah yang membuatkannya rezeki. Dan juga dalam buku Sasari, dalam buku merah tu, kalau kita baca Sasari ada sebut dalam menara dan tahap tayi. Dan tidak adalah orang yang berkawan melainkan untuk kawin. Kalau kawan untuk apa sebenarnya kalau bukan untuk kawin? Tadi cinta kerana nafsu. Yang kedua, cinta pragmatis. Bahasa-bahasa Nobel ini pragmatis. Itu ada keseimbangan. Mungkin kita sedih, mungkin kita kecewa, mungkin kita akan gembira, mungkin kita akan sedih, menangis dan sebagainya. Dan kalau cinta ibu bapa, itu dipanggil cinta altruistik. Altruistik itu ialah cinta ibu bapa kepada anak. Karena bagaimanakah anak tersebut? Tapi fahamlah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, bahawa semua cinta itu mempunyai risiko. Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Aisyah ada risiko. Apa risiko Yusuf? Sedangkan Rasulullah SAW memberitahu bahawa perempuan yang paling aku cintai ialah engkau. Risikonya ialah menjadi satu bibit-bibit kecemburuan Sayyidina Aisyah. Balik-balik tanya Rasul. Balik-balik tanya Rasul. Sebab kadang-kadang Rasulullah teringatkan Khadijah radhiyallahu anha. Siapa tak ingat Khadijah? Siapa tak rindukan Khadijah yang bersama-sama bangun dan jatuh bersama Nabi Muhammad SAW? Tapi oleh kerana kapasiti sebagai seorang wanita, maka terpaksa juga Aisyah memberitahu, siapakah orang yang paling bersayang? Balik-balik beritahu. Kadang-kadang Nabi sebagai seorang yang romantik beritahu, siapa lagi kalau bukan anak Abu Bakar? Tak, indirect sebut. Itu sebabnya kemerah-merahan muka itu Al-Hamra. Humairah tu pipi merah. Sebab Aisyah malu bila Rasulullah romantik. Dia juga tanya. Tapi malu. Itu sebabnya risiko. Semua cinta risiko. Ibu bapa cinta kepada anak risiko. Terlampau sayang, apa kejadiannya? Orang bersyarat terlampau sayang kepada anak muridnya, risiko. Bila tak bagi A, nangis. Duduk di tepi odek, nampak laut, macam nampak kolam renang. Cinta kepada pelajaran, terlampau cinta, masalah juga. Terlampau cinta kepada pelajaran, tak dapat skor 15A, berdiri atas bangunan, nak beritahu semua orang, aku kecewa, mati macam orang India yang gantung ke leher. Sebab cinta itu kalau digarap dan disimpan dalam keadaan yang baik, dia tidak akan pecah dan tidak akan rosak. Okay, sebab itu saya ulang sekali lagi, Islam ada menetapkan had-had tertentu untuk perkara-perkara seperti itu. Kalau kita terlanjur, sebabnya kita tidak faham. Jadi tolong fahami Islam. InsyaAllah Islam itu jaga kita, insyaAllah. Allahumma'ala. Terima kasih Ustaz. So bila cinta menyapa kita, apa dia? Jangan gelabah. Dan Islam itu tidak zalim. Islam itu fitrah, agama fitrah. Dan cinta itu seperti yang Ustaz dan Ustazah dah katakan, memang fitrah kita. Tetapi ada cara. Ada cara untuk kita kawal dan ada cara kita untuk atur perasaan dan naluri yang berpetik dalam hati kita, insyaAllah. So yang ketiga, untuk panelis kita yang ketiga, Ustaz Sarip Adul. Tak kenal maka tak cinta. Macam yang kita tengok dalam massage tadi, orang couple ni niat dia baik. Dia kata kita nak merancang masa depan ni, kan? Sebab kita nak kenal pasangan yang kita nak jadikan pasangan seumur hidup ni. So soalan untuk Ustaz ialah, couple ataupun bercinta sebelum berkahwin sudah menjadi kebiasaan. Kalau tak couple tu pelik di kalangan remaja khususnya. So gejala ini telah banyak menghancurkan muda-mudi pada hari ini. Menurut pandangan Ustaz, bagaimana kita boleh atasi dan apa yang lebih utama untuk dilakukan oleh remaja bagi mengisi masa muda mereka? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengacara, Rakan Panel, Ustazah Fatimah. Terima kasih sudi hadir kejemputan kami. Dah berbulan-bulan kami jemput. Walaupun malam tadi dia dan keluarga ada masalah di perjalanan, masih juga sanggup datang pagi-pagi. Dan Alhamdulillah
Saya kata kena datang juga. Kalau tak malam tadi saya mungkin panggil Jin Efrit lah, ambil Ustazah Fatimah dengan Dr. Farhan untuk datang sini, sebab tengoklah muka-muka ni sebenarnya bukan nak tengok kami sangat, memang datang untuk Ustazah Fatimah. Sebab memang kami dua orang ni memang dah terkenal handsome kat sini, jadi mereka tak upah lagi muncul. Alhamdulillah perancangan Allah tu lebih banyak hikmahnya, insyaAllah. Terima kasih juga Ustaz Ishraq. Tapi bukanlah saya ditanya tentang nak ucap terima kasih. Dan sebenarnya saya yang buat soalan ni sebenarnya. Tapi baru pagi tadi saya sempat melihat soalan tu. Dia buat soalan senang. Dia bersyarah ni buat soalan pandai tu. Cuba tanya dia. Ni jawapan dia picit. Jangan tanya dulu lah, nantilah. Sebab dia kena buka balik buku. Kan? Cuma saya dengan Puan Fatimah ini kali kedua kami bertemu di pentas forum tentang cinta lah, dulu di UiTM Shah Alam di kali kedua. Sebab saya tak sempat juga prepare, sebab malam tadi saya bercinta dengan isteri dan anak-anak saya menyediakan nasi lemak yang telah dilanyak oleh hadirin pada sempat kami bercinta malam tadi. InsyaAllah. Kalau sedap tu adalah apa nama ni, dia punya aroma cinta dalam. Kalau tak sedap mungkin kami tengah bergaduh suami isteri. Jadi anak-anak putra putri, saya panggil anak lah. Anak saya pun ada kat sini, yang 19 tahun ada, yang 17 tahun pun ada. Dan bapak dia baru 15 tahun. Kalau disebut cinta, cinta ni dia dua sebenarnya. Cinta yang jadi matlamat, cinta yang jadi alat. Cinta jadi matlamat, cinta dengan Allah, itu matlamat. Tak akan masuk syurga seseorang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam istilah lain ridha Allah ataupun rahmat Allah. Wallahi la yadkhulul jannah ahadukum illa bi'amalihi. Demi Allah tak akan masuk syurga salah seorang kamu itu hanya dengan kerana amalnya. Wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Rahmat Allah akan hadir apabila Allah mencintai orang itu. Sebab itu kita kena banyak berdoa. Doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, ila akhir kan. Kena carilah doa tu banyak-banyak. Yang kedua, cinta itu alat. Alat untuk kita sampai kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebut orang masuk syurga mesti dapat cinta Allah. Tapi nak dapat cinta Allah, adakah hanya dengan kita tangan kosong akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya anak-anak, nak dapat raih cinta Allah apa dia? Kena taat kepada dia, betul tak? Saya tak akan bagi A kepada pelajar yang saya suruh buat assignment tak mau buat, suruh hadir midterm, hadir kelas pun tak hadir kelas, kan? Dah tak hadir MC pun tak bagi. Contohnya kan, tak bagi saya A. Contoh, dia kena buat semua apa yang saya suruh. Antaranya solat, kita kata, kan? Solat itu, puasa, zakat dan sebagainya. Dari segala benda yang ada ini sebenarnya tidak akan mampu kita laksanakan kecuali dengan cinta. Mana? Tak pernah saya jumpa Ustaz Sarip punya kata-kata dalam novel yang saya baca. Sebab novel itu belum keluar lagi, insyaAllah saya pernah buat novel. Tak ada, saya bukan penulis novel. Dalam Al-Quran Allah sebut zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah ila akhir. Dihiasi manusia, difitrahkan manusia itu anak-anak, kan? Memiliki hubbus syahwat, cinta kepada benda-benda yang menaikkan nafsu syahwat. Yang paling menaikkan nafsu syahwat manusia apa dia? Minan nisa, wanita. Yang ini yang topik kita bincang hari ini. Paling naik syahwat. Sebab itu bila sebut love, antara unsur utama dalam love mesti ada syahwat. Tahu tak? Bila kita sebut cinta mesti ada syahwat. Kalau tak, bukan cinta tu. Saya suka lah tengok baju ni. Macam mana perasaan kau? Biasa-biasa. Tak suka tu, betul tak? Dia ada syahwat, ada keinginan, ada kemauan, kan? Direct saja lah. Kalau lelaki-lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki. Lelaki lah biasanya, sebab itu Al-Quran sebut lelaki cinta perempuan.